dan memadai untuk kamu faham keseluruhan chapter bolt joint. Kita baca soalan dulu. Okay, figure above show a vertically loaded bracket attached to fixed member by 3 identical bolts. Okay. So dekat sini ialah keyword dia 3 identical bolts. Dia menggunakan bolt yang sama size. Okay. Although the 24 kN is normally applied in the center, the bolts are to be selected on the basis that the load eccentricity shown could occur. Okay. So dia membayangkan bahawa daya yang tidak bertindak di tengah-tengah, tidak di tengah-tengah bolt ini terjadi. Because of safety consideration, so SAE class 9.8 steel bolts and minimum safety factor of 6 are to be used. So soalannya ialah determine the appropriate or suitable bolt size. Okay, itu soalan dia. Okay. So daripada maklumat yang diberikan ini, okay, kita boleh menentukan kekuatan bukti bagi bolt ini dengan melihat jadual sama ada table 10.4 ataupun table 10.5. Okay. Oleh kerana kita menyelesaikan masalah ini dalam unit SI, maka kita akan menggunakan table 10.6. Di dalam soalan nyatakan bahawa bolt yang perlu digunakan adalah SAE class 9.8. 9.8. So ini bermaksud SAE class ini mempunyai proof load sebanyak 650 megapascal. 650 megapascal. Baik. Sekarang kita pergi kepada solution. Jadi saya nak gambar ni dan saya tampalkan di sini. Saya tampalkan beberapa kali lah. Senanglah, penting. Ataupun lagi perhatian. Dah. Okay. So daripada rajah yang diberikan, masalah yang diberikan, kita boleh lihat pertama ialah ada dua pandangan yang diberikan. Satu ialah kita katakan pandangan front view. Front view. So let's say pemandangan ini ialah pandangan X1. Kemudian kita ada pandangan side.
Okay. So S Y Z. Okay. Baik. Pada pandangan front view ni, kita lihat daya sebanyak let's say P sama juga dengan 24 kN. Dia menekan ke bawah. Okay. Dia menekan ke bawah. So, kemungkinan yang boleh terjadi ialah boat ini boleh jadi bengkok. Dia boleh jadi bengkok. Okay. Dia boleh jadi bengkok. Okay. So dia boleh jadi apa dipanggil disebabkan oleh daya ini menyebabkan kecenderungannya untuk membusuk. Jadi boat tu boleh jadi bengkok. Saya tulis kataan bengkok. Dan akibat daya 24 kN ni juga, kalau kita lihat pada pandangan sisi ni, dia boleh menyebabkan komponen ni terputus kepada dua bahagian di sini, di antara kolom dengan bracket ni. Okay. So inilah kolom. Okay. Ini adalah bracket. Okay. So sekarang kita lukis in term of force. Okay. In term of force, kita jangan cerita dulu force ni. Kita lihat apa ragam kegagalan ataupun dalam bahasa kejuruteraan yang kita panggil sebagai apakah failure mode. Okay. Apakah failure mode. So dia boleh jadi bengkok dan dia boleh jadi putus. Putus terus. So dia boleh jadi putus seperti ini. Putus. Satu lagi lah bengkok. Okay. Jadi pada pandangan front view ni, kita boleh dapat lihat yang ini. Kemudian kita beralih kepada pandangan side view ni. Okay. Kita ada 3 bolt. Kita boleh dapat lihat 3 bolt. Dia bukan 4 bolt, bukan 5 bolt, 6 bolt. Dia ada 3 bolt dan disusun dalam bentuk 3 segi lah. Okay. Bentuk 3 segi. Okay. So, kita dah belajar di dalam static. Kita dah belajar juga dalam konsep itu, juga belajar dalam fluid, dynamic dan juga solid berkenaan dengan titik tengah. Kita tahu bahawa kalau kita kenakan dengan 24 kN, kalau saya bagi awak ada 3 orang ahli, Ahmad dan Kasim, 24 kN, saya bagi beban pada awak lah. Saya bagi kerja pada awak. Saya hanya bagi kerja tu hanya kepada Ali saja. Tentulah Ali akan tak suka. Dan juga kalau saya bagi semua sekali pada Ahmad, Ahmad akan tak. Jadi kita kena bagikan dia secara adil. So secara adil. So adil tidak bermaksud sama, tidak semestinya sama. Baik, maksudnya kita akan bagi dia secara sama, kita bagi dia secara adil. Okay. Jadi pertama ialah kita nak tentukan pusat di manakah daya 24 kN ini bertindak.
Okay. Jadi mestilah 24 km ini bertindak di suatu titik di mana ahli Ahmad dan juga Kasim ni bersetuju nak letak di mana. Okay. Jadi secara umumnya kita akan letak dia di apa yang kita panggil tengah lah. Kita letakkan dia di tengah. Tapi bermaksud tengah itu bukan bermaksud betul-betul di tengah. Okay. So dalam bahasa kejuruteraan kita ada bahasa yang lebih baik, kita menggunakan meletakkannya di centroid. Okay. Jadi kalau kita lihat masalah ini masalah dua dimensi, maksudnya dia melibatkan masalah dalam arah mendata dan juga dalam arah menegak begini. Okay. Dalam arah Y dan dalam arah Z. Jadi kalau kita nak letakkan, kita melihat kepada kedudukan mendata. Kalau kita nak letakkan kedudukan tengah dalam arah mendata, dalam arah mendata, dalam arah sini, arah sini. Jadi kedudukannya lah pada ini, pada ini. Tidak ada masalah. Kalau kamu fold, dia akan jadi simetri, dia akan fold. Simetri. Kedudukannya simetri. Jadi dalam arah mendata tidak menjadi masalah untuk menentukan di mana paksi simetri. Kita ada masalah kalau nak menentukan kedudukan paksi simetri dalam arah menegak. Okay. Kita nak letak dia dalam arah di sini. Di sini. Di sini. Di mana? Jadi kita lihat dekat sebelah sini ada dua. Okay. Sini ada satu. Jadi tentulah kedudukan center tu lebih hampir kepada dua objek ini ataupun dua board ini. Dia mestilah center tu tak betul-betul berada di tengah. Contohnya jarak di sini ialah 200. Okay. Sorry, 300. 300. 400 tolak 100, 300. Jadi kedudukan dia bukanlah di 150. Di tengah-tengah, tidak. Tentulah ia akan lebih hampir kepada dua board yang atas. Sebab di atas lebih. Di atas lebih. Kalau awak nak letakkan suatu, katalah nak dirikan padang permainan lah katakan. Katalah ini rumah A, ini rumah B, ini rumah C. Awak nak dirikan padang permainan. Jadi kalau awak letak dia hampir kepada rumah E ni, tak sampai lah. Sebab dia itu hanya satu buah rumah. Jadi tentulah kita letakkan taman permainan tu yang hampir dengan kebanyakan rumah. Okey. Jadi kita dah belajar ni. Jadi bentuknya segitiga. Jadi jarak dia ialah 1/3 H daripada ketinggian H. So dalam kes ini H adalah 300. Maka kalau kita rujuk daripada atas ke centroid ini 1/3 H 100. Jadi kedudukan center ni adalah 100. Okay. Kita boleh buktikan dia dengan rumus yang kamu dah belajar di dalam slide yang saya berikan. Contohnya ialah kita nak cari dia dalam arah menegak. Dalam arah menegak ni kita katakan dalam arah Y. So kita nak tentukan dalam arah Y. So kita tahu dia adalah hasil tambah A1, Y1 tambah A2, Y2 tambah A3, Y3 bahagikan dengan A1 tambah A2 tambah A3. Ini rumus luas nak mencari kedudukan Y centroid. Jadi kalau katakanlah kita refer asalan itu. Okay, asalan kamu boleh refer di sini, boleh refer di sini. As long as you ada cukup dimensi yang boleh refer ke titik asalan yang kamu ingin hidup. Okay. Katakanlah saya memilih asalan saya ialah
di sini. Okay? Asalan saya. Kosong. Okay? Saya berada di situ. Ataupun kamu nak boleh di sini pun boleh, tidak ada masalah. Pun tak ada masalah. Kamu nak buat asalan kamu di sini pun tak ada masalah. Di mana-mana asal. Asalkan kamu boleh refer daripada asalan ini, kamu tahu dari sini ke sini berapa dia punya jarak. Dalam arah X pun sama. Itu juga dengan sini, itu juga dengan sini. Kamu ada cukup maklumat untuk mendapatkan daripada asalan itu keseluruhan di tengah pun. Tak kisah di mana asalan yang kamu nak pilih. Katakanlah saya pilih asalan itu di sini. Okay, saya pilih di sini. Jadi katakanlah ini bolt pertama, ini bolt kedua, ini bolt ketiga. Okay. Jadi kalau lain lah, tak nampak apa. Okay. Ini bolt pertama, ini bolt kedua, ini bolt ketiga. Okay. Asalan saya pilih di sini. Okay. Asalan saya pilih di sini. Dengan dia memintas kedudukan titik tengah ini. Okay. Baik, kita lihat kepada A. Kita tahu bahawa A1 samalah juga dengan A2, samalah juga dengan A3. Ini menyebabkan persamaan ini tadi menjadikan A1, Y1 tambah dengan Y2 tambah dengan Y3 dibahagikan dengan dibahagikan dengan apa? 3A1. Dia boleh sama dengan, kalau tak nak pakai simbol 1 pun boleh. Let's say kita pakai ini sama dengan dan ini akan jadi this is A. Ini boleh cancel. Okay, so dia jadi Y bar is 1/3 Y1 plus Y2 plus Y3. Okay. So balik semula ke sini, dari sini ke sini jarak dia ialah 100. Daripada dalam arah Y, dari sini kedudukan tertengah dia ialah 100. 300. 300. Maaf. Y1 lah refer pada box. Okay. Y1 is 300. Y2 juga 300. Manakala Y3 is kosong. Okay. Baik. Jadi yang ini ialah 300. Ini 300. Ini ialah kosong. So 600 bahagi dengan 3. So dapat 200. So ini bermaksud kedudukan sentroid daripada asalan ini ke atas. Kedudukan sentroid adalah 200 mm. Ataupun daripada atas ke bawah. Bersamaan ini. Buat total jarak adalah 300. Baik. Ini daripada rajah. Kita tak mengira pun apa lagi secara detail. Yang ini saya hanya nak membuktikan tentang rumus yang telah saya sebut di dalam slide saya di dalam kelas pada hari ini setelah malam. Baik.
Jadi kita tahu sebelah sini, jadi total load ni akan bertindak di sini. Total load akan bertindak di sini. Sini dan dalam arah ini. Kita ada saya pakai simbol FV, nak samakan dengan solution, saya pakai FV, yang ni lah T, torque. Okay. Boleh sini, balik semula kepada front view ni, titik pivot, sebab kesan bending ialah di sini. Okay. Ini, titik pivot. Sebab apa? Sebab kita anggap kolom, sebab dalam masalah ni kita ada 3 komponen saja. Okay, kita ada bolt enat lah, bolt enat. Kemudian kita ada kolom dan kita ada bracket. Ada 3 komponen. Jadi bila kita nak analisis bolt, maka kita akan anggap bracket dan juga kolom tu tegar. Tegar. Maksud tegar ataupun rigid dalam bahasa Inggeris, dalam konteks kejuruteraan, terutamanya mechanical engineering, ia bermaksud bahawa bila kita kenakan load, dia tidak mengalami deformation. Okay? Jadi dari sudut kejuruteraan begitu. Jadi kalau dalam masalah dalam harian kita panggil tegar ni, maksudnya degil, degil. Apa ni? Tegar betul. Bila disuruh tak nak buat, tegar. Ataupun rigid. Degil. Itu dalam bahasa bahasa harian. Okay, dari segi bahasa. Tapi dari sudut kejuruteraan, dari sudut istilah kejuruteraan, tegar ataupun rigid bermaksud apabila kita kenakan daya, dia tidak mengalami deformasi ataupun deformation. Okay, jadi bila ini dah cukup kuat, kolom pun cukup kuat, jadi bila awak tekan dia, dekat mana lagi dia boleh terpusing, bracket ini boleh terpusing. Adakah dia boleh terpusing terhadap titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini? Di mana titik yang sesuai dia berpusing? So di sini lah. Ia menjadi sebab kenapa titik ini dikenali sebagai pivotal point. Okay? Untuk kesan bending. Okay? Manakala untuk kesan twist, dalam kes ini kita ada twist. Jadi dia bertindak di standpoint. Okay? Jadi bila lihat rajah soalan itu, perkara-perkara ini yang sebenarnya patutnya ada di dalam fikiran dia. Okay. Sekarang kita nak melukis daya, lukis daya, free body diagram. Kita nak melukis free body diagram. Dan juga vector diagram. Vector diagram untuk melihat setiap komponen, setiap bolt menanggung berapa beban. Okay. So daripada free body diagram kita sebenarnya kita melihat beban tindak balas itu secara total. Sebagai contoh, ini titik pivotal point. Okay. So dia akan kenakan dengan moment M. So M dalam kes ini ialah this is P. Let's say this is L 500. So P times L. So P is 24,000 times 500. Okay. Ini dapat nilai berapa? Apa? 12 juta. Okay. So dapat 12 juta.
Newton millimeter. Okey. Jadi di titik pivotal point ini sebenarnya akan ada daya tindak balas dalam arah sana. Okay. M prime lah kita panggil, tindak balas ni terhadap itu. Okey. Boleh? Okey. Jadi tapi M ini, M1 ini, M prime ini sebenarnya contribute oleh both di sini. Kita ada force di sini dan kita ada force di sini yang bersifat linear. Bersifat linear. Kita ada okay, sebelum tu kita lihat kepada notasi dalam solution saya ni. Kalau awak lihat dia ada, awak akan melihat notasi FV11 saya ambil satu FV11. So satu yang akhir ni merujuk kepada bolt number. So dalam case kita ini bolt satu, ini kedudukan bolt satu, ini kedudukan bolt kedua, dan di sini adalah kedudukan bolt ketiga. Ada 3 bolt number. Nombor yang pertama ini, so nombor yang pertama ini merujuk kepada single prime. Single prime. Okay, tanda yang selalunya saya gunakan tanda macam ni lah. Ada tanda prime. Ini bermaksud primary load. Primary load. V di sini stand for jika M is normal, jika V is shear. Shear. Dan tanda F ini menunjuk kepada load lah. Okay. Jadi saya harap boleh faham bila kita tulis macam contoh FV11, FV12, FV13. So ketiga-tiganya adalah primary load. Semua dia berada pada load bolt 1, bolt 2 dan bolt 3. Ketiga-tiganya adalah shear. Since dia V1 maksudnya dia direct shear. So dalam portion kita pakai V2. Itu maksudnya ialah secondary load. So V2 adalah portion. Satu lagi ialah bending. So kita lihat notasi dia menggunakan N2. Normal untuk secondary load N2. Kalau N1 ialah dari normal tegangan biasa. Baik. Itu dari segi penandaan supaya apabila saya tulis kamu tahu apa yang dimaksudkan. Okay. Jadi di sini kita ada sebenarnya Fn, okay, Fn 2, 1 dan juga Fn 2, 2. Sebab kita ada 3 bolt. Arah ni ada 2. Ada 2 bolt. Okay. Di sini kita ada 1 bolt saja. Okay. So di sini adalah Fn 2, 3. Okay, yang warna biru ni. Okay. Boleh? Baik. Kalau nak lukis gambar darjah dari Richter terus pun boleh. Okay. Dia akan bertindak melawan ke atas.
Kamu akan ada di sinilah, untuk di sinilah kamu akan ada F V 1 1 tambah dengan F V 1 2. Sebab dekat atas tu ada 2 volt. Mana di sebelah bawah ni kamu akan ada F V 1 3. Okay. Jadi saya telah melukis untuk pandangan front view ni. Saya dah melukis free body diagram dan juga vector diagram kan. Vector diagram. Sekarang kita bergerak kepada pandangan yang lain, pada pandangan side view ataupun rujuk kepada satah YZ. Okay. Saya padamkan dahulu ini. Kita dah maklum tadi bahawa kedudukan centroid ialah berada di sini. Iaitu kira-kira 100 mm daripada atas. Jadi di sini akan ada daya yang bertindak balas ke atas. Dan kemudian ada torque yang bertindak di arah dalam lawan jam ke atas. Bentar ini V. Ini ialah V. Baik, ini ialah tindak balas yang berlaku kepada sebenarnya bracket, bukan pada bolt. Jangan salah faham. Jadi pada bolt sebenarnya, pada bolt, daya bertindak sebenarnya ialah centroid itu ialah dalam arah yang sebalik. Ini pada bolt. Jadi saya harap awak tak keliru dengan perkara ini. Tidak keliru. Ini daya yang bertindak di centroid bolt. Jadi kalau awak lihat daya V ni adalah sama arah dengan daya yang bertindak. Jadi kita katakan dia daya yang bertindak. Kalau kita lihat torsion ke arah dia bertindak tu, sama seperti kesan daripada kesan asal. Jadi 24 km ni akan cuba memusingkan dia dalam arah ikut jam. Jadi kita lihat pada centroid bolt ni, kesan dia sama seperti
kesan. Jadi itu ialah daya tindakan ke atas boat. Central boat. Okay, yang tadi ni yang kita lihat di sini ialah sebenarnya ialah daya tindak malas pada pendakar. Baik, sekarang kita lukis daya tindak balas pada boat. Jadi kita sebenarnya sekarang kita nak melukis vector diagram sebenarnya. Seperti saya sebut dalam kuliah saya pada hari Isnin, kita lihat dulu daya DC terus, direct shear. So direct shear ni kita bahagikan dia sama secara sama. Kita bahagikan dia dengan secara sama sebab daya dia tidak subjek kepada jarak. Okay. Satu daya yang bertindak di 1 kilometer dengan awak, ya, kalau dia bagi 10, awak pun akan rasa 10. Sebab daya dia tidak subjek kepada jarak. Jadi kita akan bagi secara sama. So, ini boat pertama, ini boat kedua, ini boat ketiga. Jadi maksudnya ialah dia menghala ke bawah, jadi dia akan menghala ke atas. Tidak balas boat. Okay. So, di sini kita akan menggunakan tata FV11, FV12 dan juga FV13. Okay. So basically FV11 samalah dengan FV12 samalah dengan FV13 samalah juga dengan V kat sini kan, dibahagikan dengan bilangan boat 3 lokasi. So kita ada 24 kilonewton bagi 3, so akan dapat 8,000 Newton. Okay, 8,000 Newton. Kemudian kita lukis vektor untuk kesan torque. Kalau kita lihat torque yang bertindak ke atas boat dalam arah ikut jam. Jadi setiap boat itu akan berpadu, akan bersama menghasilkan momen tindak balas dalam arah yang berlawanan. Jadi dia akan membentuk dalam arah yang berlawanan. So, sebelum tu kita lukis dulu jari daripada centroid ke tengah boat 1. This is R1. Kita lukis jari daripada centroid ke tengah boat. Ini R2. Ini R3. Ini R3. Jadi vektor untuk kesan torsion di boat pertama ni mestilah perpendicular. Okay. Mestilah perpendicular. Okay. Kalau tak perpendicular dia tak jadi moment. So this is, dan dia dalam arah lawan. Dia akan menyebabkan vektor itu dalam arah lawan. So inilah FV21. Okay. FV21. Sama seperti di sini. Okay. So kita lihat dalam geometri di sini. R1 dan R2 dan R3. Dalam masalah ini kita lihat R1 sama dengan R3. Sama. Tapi tidak sama dengan R1 sama dengan R2, tak sama dengan R3. Okay. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk vektor FV22 ni, so kita boleh katakan FV21 sama dengan FV22. Sebab R1 sama dengan R2. Okay. So istilah FV21 dengan FV22 sama. Okay, seterusnya ialah boat ketiga ni. Ini ialah FV23. Jadi
Kita tahu jadi R3 ni tak sama dengan dua jari sebelum ni, jadi FV23 tak sama dengan. Okay. Seterusnya kita akan menentukan gabungan sebabkan torsion dan direction adalah daripada kesan fizikal yang sama. Ini kesan fizikal yang sama, iaitu shear. Ini bezanya di antara kamu sebagai pelajar mechanical engineering dengan pelajar matematik. Okay. So, kalau kamu bagi vektor ini kepada pelajar matematik, kita ada vektor yang berwarna biru ini, kita ada vektor yang berwarna oranye, dan kita ada vektor yang berwarna hijau ini. Kalau kamu serahkan kepada pelajar-pelajar daripada matematik, mereka akan gabungkan ketiga-tiga vektor. Tak ada masalah boleh gabungkan ketiga-tiga vektor itu. Okay. Tetapi pelajar mechanical engineering, mereka tahu bahawa vektor FV11 dan FV21 itu, yang warna oranye dan warna hijau itu, vektor tersebut mempunyai sifat fizikal yang sama dan berbeza dengan sifat fizikal vektor yang berwarna biru. Jadi dia tak boleh digabungkan begitu dengan menggunakan teorem Pythagoras. Tidak boleh. Jadi kita hanya gabungkan dahulu secara vektor, hanyalah vektor berwarna kuning dengan vektor berwarna hijau. Satu kesan direction, satu kesan torsion. Okay. Dengan menggunakan hukum segi 4 selari ataupun segi 3. Okay. Katakanlah kita guna segi 4 selari. So inilah FV2. Okay. Untuk bok 2. Inilah gabungan FV1. Ini sebabkan ini berserenjang, kedudukan vektor berwarna oranye dengan kedudukan vektor berwarna hijau itu berserenjang, jadi kamu boleh apply teorem Pythagoras itu untuk menentukan FV3. Okay. So kalau kita lihat daripada ketiga-tiga bol ini, kita boleh katakan bahawa bol nombor 2 adalah paling tidak kritikal. Paling tak kritikal. Sebab sudut yang terbentuk, sudut di antara vektor oranye dengan vektor hijau ini membentuk sudut cakar. Manakala vektor oranye dan juga vektor hijau untuk bot nombor 1 ni membentuk sudut tirus. Okay. Begitu juga dengan yang ini bersudut tepat. Jadi daripada gabungan vektor ini, so kita tahu bahawa bot nombor 1 adalah paling kritikal. Hanya berdasarkan dua kesan, iaitu direction dan torsion. Kita tak ambil kira lagi kesan bending. Jadi conclusion awal yang kita buat ini adalah hanya terpakai untuk pada pandangan sisi ini saja, bukan conclusion secara keseluruhan. Jadi kita boleh simpulkan bahawa bila kita dah selesai menggabungkan direction tu, kita katakan bolt nombor 1 tu paling kritikal. Okay, conclusion untuk pandangan ini saja. Sebab kita tak ambil kira lagi apa. Okay. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ni,
Ada apa-apa yang ingin kamu tanyakan? Ada sebarang keraguan? Any doubt? Any doubt? Boleh bertanya. Doktor, Ya, saya. saya tanya yang kenapa yang vote satu ialah kita anggap dia sebagai the critical point untuk pandangan sisi. Okey. Sebabnya ialah uh, okay, ini secara lakaran tapi kita ambil kertas kosong. Sebab dia okey. Awak bayangkan ini segini, ini begini. Okay, ini dua vektor A dan B. Ini sudut tirus. Ini sudut tirus. Satu lagi ialah vektor yang sama, panjang sama, tapi dia membentuk sudut cakar. Okay. Jadi kalau awak gabungkan dia, buat segi empat kali, uh, jadi dia punya resultant dia. Ini resultant dia. Ini resultant. So, awak akan dapat lihat walaupun test saya tak berapa baik. Tapi awak dapat lihat uh, panjang vektor kata C. Okay. So panjang vektor ini kata C1, ini C2. Awak akan dapat lihat C1 panjang vektor dia lebih panjang daripada C2. Okay. Boleh bayangkan tak? Nanti kita kira, tak ada masalah. Boleh. Okay, boleh. Jadi awak boleh nampak tak bahawa vektor dekat situ dia lebih panjang. Kalau sudut tirus, vektor yang terbentuk ni, okay, kalau awak nak buat guna segitiga pun boleh. Okay. Dia segitiga dia awak akan lukis A, kemudian awak lukis B, dan kemudian awak akan lukis C. Sama saja sebenarnya. Okay. Jadi dengan ni sama je. Satu guna segitiga, satu guna segi empat selari. Sama saja. Okay. Tapi panjang vektor C tu, case yang pertama C1 tu, panjang vektornya lebih panjang dari C. Okay. Awak buatlah macam mana pun, dia akan jadi yang sudut cakar tu memang vektornya akan uh, jadi awak boleh imagine kita awak ambil satu line menegak dan ini adalah vektor B tadi, dan kemudian awak cuba buat satu kata nanti titik tengah, dia awak cuba ni ada tak geometri. So vektor okay, ulangkan ni. Okay. Kita tekan ambil ni lah. Okay. Sini satu lain. Oh, itu susah ni.
Okay, so saya bikinkan tangan lah. Okay, jadi kata lain ni titik tengah. Okay, so saya ada satu vektor kat sini. Dan ni vektor B. Awak tak tukar. Sekarang ni, awak ambil satu vektor lain. Okay, so vektor ni awak cuba tukarkan angle. Okay. So, cuba awak carikan paduan ni. Okay. Cuba awak carikan paduan. So, awak akan lihat vektor gabungan dia yang paling tinggi. Okay. Yang paling tinggi lah bila dia membentuk sudut tirus. Once dia jadi sudut cakar, gabungan tu akan jadi lebih apa? Lebih pendek. Lebih pendek. Okay. Kita buat point ni. Kita guna. Okay. Lepas tu, jadi gabungan ni. Ini awak akan lihat dia akan jadi gabungan. Ke atas, jadi dia akan jadi lagi jauh ke atas. Okay? Saya harap awak boleh bayangkan. Jadi balik semula kepada saya tinggalkan itu untuk eksperimen awak sendiri. Personal experiment on that vector diagram. Okay, jadi itu yang saya katakan tadi, box 1 tu paling critical in term of inilah, this view angle ataupun side view. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi ke bending punya apa ni? View ataupun front view. So kalau kita lihat pada bending ke depan sikit. Okay, so kita dah belajar dahulu bahawa kita tahu pivotal point tu berada di mana. Okay, pivotal point tu di sini. So lagi jauh dia daripada pivotal point, kedudukan bolt yang paling jauh dengan pivotal point tu, dia paling critical in term of bending. So kita ada bolt 1 dengan 2 di atas. Okay, bolt 1 dengan bolt 2 dekat atas. Bolt 3 sebelah bawah. Dan saya dah sebut tadi, lagi jauh daripada pivotal point, dia lagi critical. Okay, so dalam kes ni, bolt yang paling critical in term of bending in term of bending ialah bolt 1 dengan bolt 2. Bolt 1 dengan bolt 2 in term of bending sama critical. Sama critical. Now sekarang ni kita combine daripada front view dengan side view. Ataupun kita combine pandangan itu bending, direct shear dengan torsion tadi. Jadi pada pandangan ini, bolt nombor 1 paling besar. Paling critical in term of shear. Bending 1 atau 2. Tapi oleh kerana bolt 2 tadi dah tak critical. Okay, bolt 2 tak critical in term of shear. Jadi kita boleh buat conclusion untuk conclusion keseluruhan. Bolt 1 lah sebenarnya yang paling critical. Bila kita bergabung dengan bending, dia akan menambahkan lagi tahap critical tu. Okay? Jadi bolt 1 paling critical. Boleh? Baik. Sekarang kita pergi kita mengira. Kita pergi kepada bahagian pertama, iaitu primary load. Okay. Yang ini ialah due to direction. Direction load. Okay. So kita dah tengok tadi bahawa FV11 sama dengan FV12 sama dengan FV13 sama dengan V kita bahagikan dengan 7, which is dapat dari 8,000 Newton. So
ketegasan receh disebabkan oleh direct shear adalah 8,000, kita bahagikan dengan 80. Kita tak tahu apakah 80. Ini yang soalan nak kamu selesaikan. Cari 80. Okay, kita buka balik soalan. Okay, kita balik soalan. Itu yang sebenarnya soalan ini. Determine and appropriate both sides. Okay, so kita nak tentukan itu. Now kita bergerak kepada secondary load. Okay. Basically it's torsion load. Untuk mengira torsion load ini, kamu kena kira torsion load distribution dahulu, UT. Torsion load distribution. Ini dalam unit Newton per millimeter. Okay. So dia diberikan oleh formula T dibahagikan dengan R1 tambah dengan R2 tambah dengan R2 square tambah dengan R3 square. Ini boleh lihat dalam slide saya. So kenapa terhenti dekat R3? Sebab kita hanya ada 3 box. Tapi kita tahu tadi, dari segi geometri tadi, R1 sama dengan R2. So formula ini boleh dipermudahkan dengan 2R1 square plus R3 square. So kita tahu torque adalah bersamaan dengan P times dia simbol apa? C. So P is 24,000. P ini C. 150 mm. Okay. Untuk tiap torque 24 times 150. Okay. Times 150. Kita dapat apa torque? Kita buka sini lah. So torque kita dapat NT 3,600,000. Okay. Newton millimeter. Okay. So R1, apakah nilai R1? So R1 kita lihat tadi. Di sini adalah kedudukan centroid. Di sini kedudukan bow. Di sini kedudukan bow. Di sini kedudukan bow. Di sinilah R1. So, kita tahu jarak ni dan jarak ini. Ini jarak dia dari sini ke sini. Dari sini ke sini is 150. 150. Sini 150. Dan tinggi ni tadi 100. Maka R1 adalah 100 squared plus 150 squared times 0.5. Kuasa 0.5. So you dapat R squared adalah R1 is 180.3. R1 lah 180.3 mm. Okay. So manakala kedudukan R3 adalah 200 mm. Okay. Jadi kita dah kira ni semua, jadi kita boleh kira lah UT, masukkan semua formula nilai ke dalam UT. Akhirnya UT awak akan dapat
UT is 34.3. 34.3 Newton millimeter. Okay. So UT 34.3 millimeter. So FV 2, okay, yang paling besar maksimum adalah UT, UT untuk setiap bolt sama saja, times dengan R yang paling besar, yang paling jauh lah, yang besar. So dalam kes ini R max is yang paling jauh sebenarnya ialah R3. Okay. Meskipun kalau kita kira saja tak apa. 0.3 times R3. R3 tadi berapa? R3 is 200. Okay. Kamu akan dapat ini pada basically is FV 23 pada bolt ketiga pada bolt ketiga. Pada bolt ketiga 6857. Okay. 6857.1 Newton. Okay. Tapi seperti yang kita katakan tadi, bila dia bergabung vektor, meskipun pada kesan quotient bolt nombor 3 tu yang paling besar, tapi bila dia bergabung dengan direct shear tadi, kita katakan tadi bolt nombor 1 tu paling kritikal. Jadi kita lihat dekat sini, kita buka solution. Kita lihat untuk bolt pertama, kesan torsion sahaja. So bolt pertama 6180.9. Bolt kedua 6180.9, sama sahaja. Bolt ketiga 6857.1. Jadi kalau melihat torsion saja, bolt ketiga paling kritikal. Okay. Kalau direct shear, kita tak boleh nak tahu kritikal sebab sama saja. Okay. Jadi bila kita bergabung, sekarang kita nak gabung dengan vektor. Okay. So, seperti kita lukis vektor tadi, untuk bolt 3 adalah paling senang. Sebab apa? Sebabnya ialah kedudukan vektor warna oranye dan kedudukan vektor berwarna hijau tu berserenjang. Jadi FV3 tu kamu boleh gunakan teorem Pythagoras sahaja. Okay. FV ni total R ni, dia pakai resultant kita dapatlah 10,536.62. Okay, ini gabungan daripada direct shear and torsion shear. Okay. Right? Baik. Bolt 1, bolt 2 tak kritikal. Okay, so sekarang ni saya akan demonstrate untuk pengiraan bolt di bolt 1. Okay, bolt 1. So bolt 1 ni, saya lukis dulu. Bulan kali saya lukis. Tak ada masalah supaya nak bagi awak faham. Okay. Ini ialah bolt 1. Okay. Ini ialah jejari R1 tadi. Yang ini ada. Jadi jarak sini tadi ialah 150. Di sini ialah 100.
Betul. Kita ada dua vektor tadi. Saya lukis balik dengan color vektor yang sama. Tak nak menunjukkan. Satu ialah vektor warna oren. Vektor warna oren ni ialah saya lukis kat sini. Vektor warna oren ni this is FV 11. Okay. Kemudian ada vektor disebabkan oleh torsion tadi saya pakai warna hijau. Dan dia menghala ke sana. Sudut sama lah. So yang hijau ni is FV21. Okay, kalau kita gabungkan dia, okay, kita gabungkan ni. Satu lagi dah pergi. Okay. Jadi dia punya resultant dia ialah yang ini. Ini resultant ni. FV1. FV1. Ataupun dalam nota dalam apa tu file saya tu saya pakai dengan nama FVR1. Sama lah. Okay. Baik. Jadi untuk mengira FVR1 ni sebenarnya sudut ini yang kita perlu tahu. Kita nak kira sudut ni. Jadi saya lukis dalam bentuk segitiga lah. Supaya kamu boleh nampak kenapa sudut itu diperlukan. Ini masalah pola tengah. Bukan skill level. Okay. Kemudian warna hijau. Sini ke sini. Okay. Jadi gabungan dia ialah okay. So this is FV. So awak tahu daripada cosine rule. Cosine rule. Let's say you ada segitiga. This is A, this is B, this is C. So katalah awak nak cari A, so sudut bertentangan dengan dia, awak kena tahu lah. So A is B squared plus C squared minus 2BC times cos theta 0.5. Okay? Itu cosine rule. Jadi kita perlu tahu sudut yang setentang dengan dia. Jadi sebab kita nak kira FV, jadi sudut setentangnya perlu diketahui. Okay? Jadi kita perlu kira sudut itu. Jadi sudut ini dibesarkanlah. Dibesarkan supaya nampak. Okay. Jadi dia terdiri daripada beberapa komposisi. Jadi kita katakan dia jadi macam ni. Jadi yang belas ni semua darjah. Okay. So kalau kita buat satu garisan yang dekat sini. Okay. Sini 90 darjah. Sini begini. Okay. Jadi garisan ini kita ada angle kecil pada kali lain. Apa tak lagi? Okay. So angle ni saya kata beta lah. Jadi kecil. So pasti.
this beta. Okay. Beta ni sama dengan beta sini. This is also beta. Okay. Boleh? Jadi di antara garisan biru ni, garisan hijau ni, vektor hijau ni dengan R1 ni sudut ni 90 darjah. Di antara vektor hijau dengan R1 ni 90 darjah. Jadi kalau sini beta, so this is alpha. Okay, katalah ni satu sudut lah. Dan sini pun 90 darjah. Jadi maksudnya sudut di sini is beta. Sini beta, di sini beta. Jadi basically theta is 90 darjah tambah dengan beta. Okey, boleh kita teruskan. Boleh ada sebarang pertanyaan? Tak ada Baik. Kalau tak ada, maka beta adalah tangent 150 bagi 100. Sudut ni ialah apa? Satu ke? Hmm. 150 bagi 100. Dapat 56 56.31 darjah. Jadi theta is 90 tambah dengan 56. So dapat 146.31 darjah. Okay. Jadi you tahulah sudut kat sini. Theta is 146. Jadi yang ini kita dah kira tadi, FB11 dan juga FB21 ni kita dah kira. Sudut pun dah kira. Jadi kita apply kepada cosine rule. So kita akan dapat FB1. Okay, ialah FB11 plus squared FB12 squared minus 2 times FB11 FB12 times cos apa? Cos theta. Kita kurungkan, kita dapat 0.5. Okay, so gantikan nilai yang kita dah kira tadi, kamu akan dapat jawapan. Okay, so ini yang dibuat. Okay. So 13.582.7. 13.582.7 meter. Okay. Kita. So, bila melihat angka ni, hasil gabungan ini, okay, kita akan lihat tadi di book 3 nilai ni gabungannya 10,500. Sekitar itu, 5,900.
Yang ni 13,500 something. Jadi bolt satu lebih kritikal. Jadi melalui lakaran je kita dah boleh congak secara kasar. Bolt satu kritikal. Melihat kepada direction dan torsion. Terus ni lah kita nak kira next tadi secondary load, torsion load. So, sekarang ialah yang ketiga iaitu secondary load juga. Kali ni kita nak lihat bending. Okay, bending load. So daripada bending ni kita nak kena kira dulu UB. UB ni apa? Bending load distribution. Unit dia ialah Newton per millimeter. Okay. Diberikan oleh formula M dibagikan dengan L1 squared plus L2 squared plus L3 squared. Again, ada 3 sebab ada 3 bolt. Dan kita tahu bahawa L1 sama dengan L2. Bolt yang di sebelah atas. Bolt 1 dulu. Jadi rumus ni boleh kita ringkaskan dengan seperti berikut. Okay. So M ialah P times L tadi. Kita dapat berapa tadi? 12 juta. P is 24,000. L is 500. So dapat 12 juta. Newton millimeter. Okay. Jadi L1 adalah 400 mm. L3 adalah 100 mm jarak daripada pivotal point. So masukkan ke semua nilai ni, okay, ke dalam saman ni, dapatlah UB bersamaan dengan 36.4. 36.4 meter per millimeter. Jadi F max berlaku pada F N1 1. Okay. Dia sebenarnya sama je dengan F N1, FN1 2 sama. Pada bolt 1, bolt kedua sama saja. Sebab daripada kedudukan jauh daripada pivotal point tu sama. Jadi UB times L max. So dalam kes ni L max adalah L1 or L2. Sama je lah. So UB is 36.4, L max is 400. So dapatlah F max dia ialah. Dalam contoh saya ni dia kira semua sekali. Jadi pada pertama ni 14,545.55 455. Jadi 14,545. Okay. Jadi tegasan di bolt 1, ini tegasan lenturan. Tegasan lenturan tak prime pun boleh, tak ada masalah. Ataupun awak nak pakai sigma, tak nak pakai prime pun boleh. Kita selaraskan dalam contoh ni lah. Okay. Basically is sigma sigma 1
sigma 2 sigma 2 1. Okay, sekunder, secondary load. Jadi bolt pertama. Okay, bolt pertama. Jadi sama juga dengan F max tadi, ataupun FN11 bagi dengan 80 ataupun bersama dengan 14,545.5 bagi dengan 80. Okay. Nah, seterusnya ialah kita gabungkan bending dan juga shear tadi. Bending dan shear. Kita nak gabungkan bending dan shear. So, macam mana kita gabungkan dia? Through von Mises stress. Sigma squared plus 3 tau squared. So, dalam kes ini, sigma squared is what? Fn 11 bagi dengan 80 tadi. Squared plus dengan 3 F di bolt 1. Okay, bolt 1. 80. Squared. Okay, kita nak cari 80. So, 80 boleh dikeluarkan. But Fn 11 squared plus 3 F di squared. So this is apa tadi? Satu 45. Okay. 14545. Dan ini 13587.2. Okay. 13587. Okay. So jadi bila selesaikan ini, resursnya adalah faktor keselamatan N sama juga dengan ST bahagikan dengan sigma pi. So this is 6. This is 650 megapascal. So this is what? Ini lah Jadi awak akan dapat plus kali awak selesaikan awak dapat 80 bersamaan dengan 80 bersama dengan 255.3. Okay. 255.3 millimeter square. Itulah luas ataupun saiz bolt yang perlu digunakan untuk menanggung beban yang bertindak di luar pada kedudukan itu 24 km. Jadi dia belum berakhir lagi. Kita pergi kepada table berbenang ini. Kita ada dua jenis table berbenang, satu unified plate dan satu lagi ialah isometric pad. Okay. Jadi sebab kita selesaikan guna SI, so kita refer kepada table 10.2 isometric screw pad. Okay. Kita selesaikan sedikit. So, tadi 255. Okay. So 255 kita ada dua jenis berbenang, satu jenis kasar, satu jenis halus. Dari 255
berada di sini, tengah-tengah. Untuk siri kasar. Siri halus 255 berada di sini. Jadi untuk siri kasar, kita akan menggunakan ini. Okay, 303. Jadi maksudnya nominal diameter yang kita pakai 22 dengan pitch-nya ialah 2.5. Jadi untuk cos siri, okay, kita akan pakai M22 times 2.5. Boleh? Untuk fine series, okay, kita akan gunakan ini. 272. Next. Next size. 272. Dengan nominal major diameter 20 dan pitch. Pastikan ambil pitch di kolom fine. Jangan ambil di kolom cos. Salah. Okay. So, M20 times 1.5. Okay. So, kalau soalan tak diberitahu, kamu boleh nyatakan kedua yang tadi. Kalau soalan kata, okay, nyatakan sini halus. Okay. Baik. Kalau ni satu markah. Jadi kalau tak beritahu kedua ni, hilang satu markah. Dah senang je baca je dia tengok. Dan tulis balik. Baik ke sini. Dan akhirnya, yang ini yang kita akan gunakan. Okay. Jadi pergi ke kedai. Okay. Carilah book daripada SAE date 9.8. SAE class. SAE class. Grade 9.8 dengan size berbenang M22 times 2.5 dan juga M20 times 1.5. Siri halus. Okay, that is the end for today. So before we left, ada sebarang soalan tak? Okay, satu contoh sudah memadai. Sebab contoh yang saya explain ni menyeluruh. Okay, menyeluruh. Ada apa-apa soalan? Ada soalan yang ingin ditanyakan, yang ada any doubt, any doubt, ada sebarang keraguan, ada. Oh, senyap semua? Okey Baik. Untuk minor project, okay. Untuk minor project, saya beri gambaran ya. Gambaran dia ialah, contohnya ialah kamu tidak ada bracket.
Kamu hanya diberikan plate besi. Selalunya saya akan bagi soalan macam contoh, I give you one plate, lepas tu satu lagi bongkah, kan? Awak nak buat apa dengan dua bongkah ni terpulang. Jadi dimensi saya tak tetapkan. So it's up to you. Maksudnya boleh beli plate dengan bongkah sebesar mana yang awak perlukan. Tak ada masalah. Jadi setiap kumpulan akan mempunyai saiz yang berbeza-beza. Kalau sama tu biru lah. Okay. Awak boleh potong, boleh kerat dia. Okay. Ikut bentuk shape yang awak suka. Okay. Cuma saya akan bagi arahan untuk bolt ini, sistem awak ni, pendakap awak dan bracket awak ni untuk menanggung certain load dalam arah load yang arah mana. Saya akan beritahu arah mana load tu akan bertindak ke atas sistem tu. Jadi awak kena banner satu, contohnya bracket dan kemudian kena guna bolt lah. Kena guna bolt. Berapa banyak bolt saya tak beritahu. Maknanya terpulang pada kumpulan awak bincang. Jadi sebagai self exercise, selepas awak go through contoh ni, awak cuba contohnya, untuk masalah yang serupa, kalau katakanlah awak gunakan 9 bolt, apa jadi? 9 bolt contoh. Apa jadi? Saya hanya beritahu awak load yang bertindak, arah load bertindak, dan juga plate, ataupun bongkah. Jadi kita akan masuk weld joint next week. So katakanlah awak nak bina pendakap menggunakan plate ni, kata contohnya lah, this is plate. And then awak kata this is the bongkah. Jadi dekat sini awak akan gunakan kata berapa bolt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bolt. Kita nak guna 8 bolt. Pulang pada awak lah. Dan kemudian daripada bongkah ni dengan plate ni, awak akan welding. Katalah welding atas dan bawah je. Kan? Load adalah bertindak dalam arah tertentu lah. Saya beritahu. Macam mana design pendakap awak tu, itu antara awak. 2 orang, satu kumpulan 2 orang. Jadi awak akan decide lah. Jadi at the end ni, selepas awak berbincang in half an hour macam tu, dan akhirnya awak akan siapa yang nak selesaikan bolt, siapa yang nak selesaikan rod. So basically sama saja, lebih kurang. Kalau awak lihat nanti proses untuk pengiraan welding next week, saya boleh katakan hampir sama. It's not exactly, tapi hampir sama. Itu minor project. Minor project kamu adalah berkaitan dengan bolt joint and weld joint. Ada sebarang soalan? Sebagai contohnya, awak boleh contoh macam ni. Mana? Dia ada banyak bolt dia pakai. Bolt. Untuk sambungkan dia ada basically ada pendakap di sini. Ada kat sini dia welding. Lepas tu dia sambung. Untuk sambungkan this beam dengan this beam. Dia bukan one single piece I-beam. Dia basically kat sini ada 2 piece beam I-beam. Dia sambung dengan menggunakan bolt. Bolt. So boleh tengok. Sini di welding antara I-beam dengan plate ni dia welding. Kemudian dia pasang bolt. Contoh lain sikit benda dia. Contoh sekali. Ni 2 pipe. So
ada berapa banyak bolt So apakah jenis load yang bertindak pada bolt dalam kes macam ni? Apakah jenis load? Ini flange. Flange. Apa jenis load yang bertindak ke atas ke atas apa ni? Ini awak kena buat kajian, awak bincang lah. Mana tahu kemungkinan ini jadi minor project awak. Load yang bertindak di sini, apa jenis bertindak? Adakah bending, adakah tensile, direction, torsion, so berapa banyak bolt nak dipakai, apakah jenis bolt yang sesuai. Saya hanya berikan awak macam consultant firm, firma consultant. Jadi saya beritahu saya nak design ni, awak tu kira analisis selamat tak selamat. Baik. Ada sebarang soalan? Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada Baik. Tidak ada assignment untuk bolt ni. Melainkan awak sendiri buat research sendiri. Cuma sebelum saya tinggalkan awak, ada lagi lebih kurang 2 minit. Yang awak perlu sedar tentang perkara ini. Bila awak dah masuk universiti ni, dia bukan soal pandai atau tak pandai. Soal pandai dan rajin, ia menjadi ukuran semasa awak sekolah rendah, sekolah menengah. Itu ukuran pandai dan rajin. Itu ukuran sekolah rendah dan menengah. Tetapi bila once awak dah masuk universiti, pandai itu bukan lagi ukuran. Okay. Ukuran ni ialah rajin tak rajin. Kita tak ada pandai. Okay. Hanya ukurannya rajin. Sebab kalau awak tak pandai, awak tak masuk universiti. Okay. Jadi ukurannya sekarang ni rajin tak rajin. So kalau CPA awak 3.7, 3.5, 3.2, 3.0, 2.5, 2.3, 2.1, itulah ukuran transisi. Bila awak pergi interview, awak tunjuk awak punya GPA awak, itulah ukuran. Rajin atau tak rajin. Bila lecturer cerita, tak faham balik jauh mana awak mencari maklumat sendiri untuk memahamkan diri awak sendiri. Okay, awak tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pensyarah. Kalau tak, ilmu tidak akan berkembang. Okay. Kalau awak bergantung kepada pensyarah, kalau saya ada 10, awak mungkin dapat 8. Tapi kalau awak cari sendiri kefahaman awak mungkin boleh dapat 12. Lebih daripada pensyarah. One day kalau awak jadi pensyarah, dan awak ada 15. Saya dulu ada 10, awak ada 5. Dan ilmu tu akan berkembang. Itu cara pengembangan ilmu. Okay. Saya tinggalkan ini untuk awak fikir-fikirkan. Baik, terima kasih kelas. Oh, sebelum tu, saya lupa. Saya nak ambil kedatangan. Saya nak snap juga. Okay, sebentar saya snap. Once saya dah snap, awak boleh tinggalkan. Baik. Terima kasih kelas. Terima kasih doktor. Sama-sama.
Thank you, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Sama-sama.